sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertamanya sebagai mukaddimah sikit, pertamanya saya ucapkan tahniah kepada semua hadirin yang masih lagi cekal bersabar mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau dalam keadaan dewan yang agak seolah kita dipanggang sikitlah, bukan dipanggang, disalai lah. Panggang belum lagi. Dan saya percaya semua penat. Saya pun macam tu juga. Pagi tadi program dengan orang luar daripada pukul 9 sampai 12.30. So petang ni dengan antum, insyaAllah sama-samalah kita bersabar dalam menuntut ilmu, kerana sesungguhnya ilmu itu tidak datang kecuali dengan sifat sabar. Sikit kita sabar, sikitlah ilmu. Banyak kita sabar, insyaAllah banyaklah ilmu dan manfaat yang kita raih, insyaAllah. Jadi saya persilakanlah. Saya punya buku tak bawa hari ni, dalam handphone bateri tinggal 4%. Jadi apa yang tak ada saya hintai sebelah nanti. Ada buku tu. Boleh bagi saya buku jap. Al-ilmu fil kitab la laysa fi sudur, yani. Okey, silakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum la adda'a rijalun amwalan qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinata 'ala al-mudda'i wal yamina 'ala man ankar. Hadisun hasanun rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'dahu fi sahihain. Terjemahan hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika diberikan kepada manusia semua dakwaan mereka, nescaya akan ada golongan yang membuat tuntutan harta sesuatu kaum yang lain dan darah mereka sebagai satu tuntutan, menuntut dibayar atau dibalas bunuh. Akan tetapi keterangan dan bukti mesti dibawa oleh orang yang mendakwa dan sumpah bagi yang mengingkarinya, yakni tidak mengaku dakwaan tersebut benar. Hadis hasan meriwayatkannya Al-Baihaqi dan selainnya seumpama lafaz ini dan sebahagian lafaznya ada di dalam Sahihain. Hadis ini satu yang sangat penting dalam kaedah urusan di antara manusia dalam masyarakat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law yu'tan nasa bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin." Kalau semua orang diberi apa yang dia minta dan dia tuntut, sudah pasti akan berlakunya pertumpahan darah dan juga perebutan harta. Jadi apakah asas dan syarat bagi kita jika orang itu menuntut sesuatu harta ataupun menuntut sesuatu balasan bagi sesuatu jenayah? Apakah asasnya? Iaitu al-bayyinah. Ini kalau boleh semua kena hafal ni. Al-bayyinatu walakinnal bayyinatu 'ala al-mudda'i wal hujjatu 'ala man ankar. Ni kena hafal. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal hujjatu 'ala man ankar. Maksudnya apa? Maksudnya ialah bila seseorang mendakwa sesuatu, maka dia kena datangkan bukti, al-bayyinah. Dan jika orang yang didakwa itu menafikan, maka dia kena bawa hujjah. Contohnya yang paling mudah ialah, katakan saya antum datang ke USTIM ni, tengok Allah, masya-Allah besarnya USTIM ni, cantiknya fakulti. Tiba-tiba awak kata USTIM ni saya yang punya. Awak kata USTIM ni semua saya punya, tanah ni tanah saya. Jadi kalaulah diberikan setiap orang tuntutannya tanpa diminta bukti, hari datang orang yang kedua, tak ini saya punya. Datang ketiga, tak ini saya punya. Jadi apa asasnya? Mana bukti? Engkau dakwa bahawa barang ini, tempat ini adalah kepunyaan engkau, mana bukti? Datangkan bukti. Datangkan geran tanah yang ada nama, contohlah. Ataupun tiba-tiba tengok handset ustaz, oh lawa lah handset ustaz ni, saya punya ni, bukan ustaz punya. Jadi apa bukti bahawa handset itu awak yang punya? Jadi sebab itu al-bayyinatu 'alal mudda'i, maka sesiapa yang mendakwa sesuatu, datangkan bukti.
Wal hujjatu ala man ankar, orang yang didakwa, orang yang menghadapi pertuduhan ataupun dakwaan ataupun tuntutan, jika dia ingin menafikan maka datangkan hujjah. Ini adalah asas dalam muamalat sesama manusia. Cuma hari ni pelik sikit lah. Hari ni banyak berlaku. Dia dakwa dulu. Bila orang tak mana bukti, tanyalah orang yang kena dakwa bukti, biar dia bawa bukti. Itu pelik sikit. Pelik sikit ya. Kita dakwa syekh ni hantar begini. Tiba-tiba orang tanya, mana bukti atas dakwaan? Saya kata, tanyalah kat dia. Oh, kita minta orang yang didakwa pula datang tangan bukti. Ni yang banyak berlaku dalam masyarakat. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-34. وقال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه المسلم. Terjemahan hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lidahnya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah mengingkari dengan hati selemah-lemah iman. Meriwayatkannya Muslim. Hadis ini kita hafal masa dekat sekolah menengah dulu kan. Man ra'a minkum munkar, tak hafal dah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ila akhirih. Asas kepada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kewajipan untuk menyuruh dan mengarahkan kepada kebaikan, al-ma'ruf, dan melarang daripada keburukan, inilah stage-nya. Mengikut kepada kemampuan setiap orang. Kalau dia berkuasa, maka gunakan kuasa untuk menghalang kemungkaran. Bahkan gunakan kuasa untuk menggalakkan perkara ma'ruf. Jika tidak berkuasa, maka turunlah daripada biyadihi fa bilisanihi fa biqalbihi. Tetapi jika sampai hati pun tidak ada rasa benci kepada kemungkaran yang dilihat, maknanya iman sudah tidak ada dalam hati. Jadi kalau kita nak tahu ada ataupun tidak iman dalam hati kita, ini dia punya indikator dia, kata orang putih. Indikator iman dalam hati ialah apabila kita melihat sesuatu kemungkaran, tanya iman, apa rasa dalam hati? Tengok orang lain mencerca dan menghina Nabi SAW, kita tengok kat Facebook, tak ada apa, biasa lah zaman sekarang ni, free of speech kan. Orang kita tak rasa apa, kita rasa biasa. Tengok orang ni berkapa-kapa jalan berpegang tangan tengah-tengah malam dalam kelas, tengok tutorial di 12 tengah malam, lelaki dan perempuan. Kita lalu, alah biasalah menuntut ilmu. Tak ada rasa, tidak ada rasa benci kepada kemungkaran adalah tanda bahawa iman tidak ada dalam hati. Jadi maksud yang sebaliknya, jika semakin benci kita kepada kemungkaran, tengok kemungkaran, mungkar maksudnya apa? Melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Tengok kemungkaran, kita rasa benci. Tengok kemungkaran, sesak dada. Tengok hai seorang sanggup tak sembahyang, sanggup. Begitu marah. Maknanya imannya terbaik dalam hati. Wallahu a'lam. Kita nak cepat nak balik awal ni. Hadis yang ke-35. Ustaz Sanusi tunggu saya. Dia kata saya bagi jam sampai sekarang berapa jam? Saya minta 45 minit dia. Okey, kita teruskan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhuhu al-muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه المسلم. Terjemahan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Janganlah kamu semua saling dengki-mendengki, jangan saling tekan-menekan urusan jual beli atau tipu-menipu, jangan saling benci-membenci, jangan saling belakang-membelakangi, tidak bertegur sapa. Janganlah sebahagian kamu menjual sesuatu atas jualan saudaranya. Jadilah kamu semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Janganlah menzaliminya, janganlah mengecilkannya, janganlah mencercanya. Takwa itu di sini, sambil baginda sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke arah dada baginda. Baginda menyebutnya sebanyak 3 kali. Cukuplah dianggap seorang itu mendapat keburukan apabila dia mencerca saudara muslimnya. Setiap muslim ke atas muslim yang lain haram baginya darahnya, hartanya dan maruah dirinya. Meriwayatkannya Muslim. Hadis ini pun sebenarnya adalah satu lagi penekanan yang Nabi berikan kepada kita untuk menggariskan dan mendasarkan kaedah untuk kita berurusan dan bersaudara di antara kita sesama orang Islam. Percayalah, kalau hadis ini setiap orang boleh beramal dengannya, masyarakat akan seluruhnya harmoni. Satu hadis ni. Kenapa? Sebab hadis ni menyentuh Nabi SAW melarang kita bukan sahaja perkara-perkara luaran, bahkan yang dalaman pun Nabi larang. Wala tahasadu wala tabaghadu. Al-hasad dalam hati, al-bughdhu dalam hati. Kemudian Nabi larang juga perkara yang luar, wala tadabaru, maksudnya jangan saling belakang-membelakangi. Daripada hasad, daripada dengki, dia akan luar kepada perbuatan kita, iaitu kita saling tidak bertegur sapa. Nampak Syekh Zulkifli daripada jauh, dia akan pusing jalan lain. Dia takkan ikut sama-sama. Sebab apa? Sebab rasa benci dalam hati. Jangan, wala tadabaru. Dan juga Nabi larang kita melakukan sesuatu kezaliman dalam jual beli. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Nampak? Jadi daripada dalam hati sehinggalah hubungan luaran antara dua orang, sehinggalah dalam urusan jual beli. Nabi SAW larang kita melakukan perkara-perkara ini. Kalau kita boleh buat, insya-Allah harmoni dalam keluarga masyarakat kita. Apa maksud wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din? Jangan kita melakukan urusan jual beli ke atas urusan jual beli saudara kita. Saya tak nak, ini masalah fiqh tapi saya cerita sikit je. Contohlah paling mudah ialah kita ada urusan jual beli. Tiap-tiap hari kita berurusan jual beli. Contohlah saya nak jual satu handphone. Saya nak beli handphone baru kan, iPhone 10 kata kan. Tak tahu dah keluar belum iPhone 10. Ke dah keluar betul? Tak tahu, tak ada. Ustaz ngarut je kata iPhone 10. Sebab saya pun tak pakai iPhone. Saya suka Samsung lagi daripada iPhone. Saya nak jual handphone. Ni yang menyebabkan panjang ni. Saya nak bagi pendek, payah sungguh lah. Saya nak jual satu handphone dengan harga contohnya RM500. Kemudian saya iklan. Bila saya iklankan, datang seorang, dia kata saya nak beli, dan dia pun dah confirmkan. Saya confirm beli, saya confirm ambil RM500. Tiba-tiba datang orang yang kedua. Kalau dia tahu, dia bersalah. Kalau dia tidak tahu, dia mungkin tidak bersalah. Ataupun kita yang menjual, kita tahu. Datang orang kedua, tuan kau jual beli, bos you jual RM500 lah. Saya beli dengan you RM700. Kita dah tahu, kita dah confirmkan jualan kita kepada saudara kita yang seorang lagi. Datang seorang lagi, si Ali, dia nak beli, saya bagi RM700. Apa agak-agaknya iman dalam hati kita? Kita gugat kan, tambah RM200 untung. Macam mana awak buat? Adakah awak akan jual kepada yang nak beli 700? Hukumnya haram sama sekali. Sebab telah bersetuju antara pembeli dan penjual nak jual dengan harga yang tertentu. Maka tidak boleh lagi orang lain, kalau dia tak tahu tak apa, yang awak yang nak jual awak tahu, tidak boleh lagi awak setuju untuk jualkan kepada dia walaupun dengan harga yang lebih mahal. Tetapi jika masih tidak bersetuju, maknanya masih lagi, dia pun tanya je berapa, 500. Oh okeylah, nanti saya bagi tahu lah, nak beli tak nak. Tak confirm. Datang orang lain, saya nak beli dengan harga RM550. Tak ada masalah, selagi belum bersetuju. Istilahnya setelah bersetuju, tambah lagi dengan ada bayar deposit lagi. Jadi tidak boleh lagi kita membatalkan jual beli itu kerana semata-mata nak mengaut keuntungan. Maka kita batalkan jual beli tersebut dengan saudara kita yang pertama, kita jualkan kepada saudara kita yang kedua. Kenapa Nabi larang? Kerana sudah pasti akan menimbulkan permusuhan di kalangan orang Islam. Kemudian Nabi SAW menyebutkan akhlak ini dan dikaitkan dengan taqwa. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Di sinilah letaknya taqwa. Taqwa itu letaknya di hati dan terzahir
dengan amalan kita, antaranya menjaga perhubungan sesama kita dan menjaga hak-hak saudara kita yang seagama. Kemudian kata Nabi SAW, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahu al-muslim. Cukuplah menjadi suatu keburukan bagi seorang muslim dia menghina, mengherdik dan mencaci seseorang daripada orang muslim yang lain. Engkau bodoh, engkau ni pengecut, engkau ni begitu dan begini. Itu sudah dikira sebagai suatu kejahatan yang buruk bagi seorang muslim. Maka kita jagalah hubungan kita sesama orang Islam. Moga-moga kita menjadi wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba sesama hamba Allah Ta'ala yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita orang-orang mukmin, kita orang-orang Islam adalah saling bersaudara, dan persaudaraan kita itu bukan diikat dengan darah, tetapi diikat dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-36. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه المسلم بهذا اللفظ. Terjemahan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melepaskan mukmin lain dari satu kesusahan daripada kesusahan dunia, nescaya Allah akan melepaskannya dari satu kesusahan daripada kesusahan hari kiamat. Sesiapa yang mudahkan orang yang susah, nescaya Allah akan memudahkan ke atasnya urusan dunia dan akhirat. Sesiapa yang menutup keaiban seorang muslim, nescaya Allah akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah sentiasa membantu seorang hamba selagi hamba itu sentiasa membantu saudaranya. Sesiapa yang melalui satu jalan untuk mencari ilmu, nescaya Allah akan memudahkannya jalan menuju ke syurga. Tidak berkumpul sesuatu kaum di dalam salah sebuah rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, kecuali turun ke atas mereka ketenangan, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut keadaan mereka kepada makhluk yang berada di sisinya. Sesiapa yang melambat-lambatkan amalan baiknya atau tidak menyempurnakan amalannya, maka nasab keturunannya tidak akan mampu mempercepatkannya dan melengkapkannya atau melengkapkannya. Meriwayatkannya Muslim dengan lafaz ini. Hadis ini pun antara, sebenarnya hadis 40 ni semua hadis-hadis yang sangat besar kedudukannya dan maksudnya untuk kita orang Islam. Semuanya sangat penting. Hadis yang ke-36 ini pun sebenarnya ada kaitannya dengan hadis yang ke-35, iaitu apabila kita menjaga hak-hak saudara kita seagama yang semuslim, percayalah bahawa apa yang kita lakukan di dunia itu, bahawa Allah Ta'ala akan berikan ganjarannya di dunia dan juga di akhirat. Apa dia? Jika kita menjaga, apabila kita membantu saudara kita yang kesusahan. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Sesiapa yang mempermudahkan, melepaskan seseorang mukmin daripada kesusahan dunia. Apa dia? Tak ada duit nak beli makan, kita bagi duit makan walaupun kita dalam susah. Tengok kawan tak faham belajar, kita bantu dia belajar, bagi dia faham. Kita tengok kawan lambat bangun pergi kelas, dia kesusahan untuk membangun pagi pergi kelas, kita bangunkan dia daripada tidur. Tengok kawan susah nak tidur awal, kita tidurkan dia awal. Serius sangat kan. Apa sahaja yang kita lakukan untuk melepaskan kesusahan, memudahkan urusan hidup orang lain, pasti Allah akan bantu. Ini hadis ni saya bagi jaminan 150%. Siapa beriman sebenar-benar iman dengan hadis ini
dan apabila dia membantu saudaranya, dan ingatlah hadis ini dalam hati, ya Allah aku bantu, sedang Nabi-Mu ya Allah menjanjikan bantuanmu kepadaku, aku bantu dia walaupun aku susah. Percayalah, kamu akan dapat lihat bantuan Allah Ta'ala datang dalam keadaan yang tak disangka-sangka. Ni kalau saya nak cerita apa yang berlaku dalam hidup saya kerana hadis ni, tak balik kita hari ni. Dan saya boleh mengalirkan air mata apa yang berlaku. Sejak daripada saya belajar di universiti di UAE, sehinggalah sampai saya habis PhD, terlalu banyak bantuan Allah Ta'ala datang. Bukan nak kata sebab saya rajin bantu orang, tak. Tapi kita membantu orang tak kala orang tu memerlukan bantuan, dan dikala kita pun kesusahan sebenarnya. Kalau kita bantu, kita tengah kaya, okeylah, alhamdulillah, lebih baik daripada tak bantu langsung. Betul tak? Tapi kita pun susah. Saya pun tak faham belajar, dia pun tak faham belajar. Jadi mari kita sama-sama kita pergi jumpa dengan pensyarah. Sama-sama tak faham. Dia nak beli makanan, langsung tak ada duit, beli pagi, makan sampai untuk bawa ke malam. Tapi kita adalah hari tu RM10, tak apalah, saya belanja RM5, RM5 saya bagi kat dia. Kita pun bagi tu dengan hati agak-agak macam nak luruh, kan? Duk terbayang, apalah aku nak makan sekejap lagi ni, dah bagi dekat orang. Buat. Yakinlah dengan hadis ni, insya-Allah Allah akan berikan bantuan dalam cara yang takkan kita sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Imani ayat ni, beramal dengan ayat ni. Itu yang pertama. Kita tutup perkara-perkara yang memalukan saudara kita. Kita membantu saudara kita yang dalam kesusahan. Kita mempermudahkan urusan lain dalam keadaan kita pun susah. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Kemudian yang kedua, Nabi SAW sebut tentang kelebihan penuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Pesan saya kepada antum, yang ni baru tadi saya bagi kuliah, saya cakap, saya teringat kata-kata ayah saya dulu. Masa saya sekolah rendah, saya takkan lupa. Saya darjah berapa? Darjah 5, darjah 6 kot. Masa tu ayah saya sendiri menjadi guru di sekolah yang sama. Pagi tu tugas dia memberikan ucapan. Biasanya kalau saya tahu hari tu dia akan bagi ucapan, saya akan pesan, ayah hari ni pendek-pendek sudah ya, lepas tu suruh duduk, boleh tak? Sebab pernah sekolah rendah ingat kita kena berdiri pagi-pagi sampai pukul 9 berpeluh-peluh. Lepas tu cikgu habis baik sangat, okey, pelajar-pelajar sila duduk, walaupun atas star tak apalah, boleh duduk daripada berdiri. Jadi saya pun cakap kat ayah saya, kalau hari tu dia kena bagi ucapan, ayah nanti ayah suruh duduk ya. Tapi bukan itu yang saya ingat sebenarnya, nak cerita. Itu adalah diversion. Dia kata kepada kami pada hari itu, saya takkan lupa. Saya sekolah rendah, saya masih terlekat dalam kepala saya apa dia cakap. Dia kata kepada guru-guru sila ambil perhatian. Jika sebutir bom jatuh pada hari ini di tempat kita, semua mati, yang depan kita semua masuk syurga, kita belum tentu. Sebab yang depan kita semua sedang menuntut ilmu. Guru-guru bukan menuntut ilmu, guru-guru datang mengajar, bekerja. Begitulah keadaannya kalau hari ini tiba-tiba berlaku kejadian. Jauhkanlah, moga dijauhkan antum yang di bawah dan yang di tepi. Tak ada kesian kan, di atas. Mudah-mudahan tidak ada lagi penghalang di antara antum dengan syurga, kerana antum dalam tempoh menuntut ilmu. Kami ustaz-ustaz yang mengajar, ustaz mengajar lagi tinggi kedudukan. Saya cakap terus terang, habis zaman pengajian, antum akan tahu betapa dahsyatnya dunia. Bukan kerana susahnya hidup, tetapi susahnya dunia dalam mempengaruhi hati. Buat sesuatu susah nak ikhlas. Ikhlas bukan mudah selepas zaman belajar. Zaman belajar sekarang ni tidak ada isu pun. Semua belajar je lah. Kata nak datang kelas untuk dapat duit, tak ada. Habis duit lagi adalah. Nak datang kelas kerana seronok. Tak seronok je datang kelas, tidur lagi. Contoh, tak ada benda yang menyeronokkan, tidak ada benda yang menyenangkan. Menuntut ilmu memang susah. Jadi antum datang sini kenapa? Ni susah-susah, buat apa balik kampung lah. Tapi kami duduk sini sebab nak belajar. Nampak? Tidak ada niat lain yang mengganggu dalam menuntut ilmu. Sebab tu saya kata, kalau kata berlaku sesuatu yang menuntut ilmu, Nabi sebut man salaka tariqan, orang yang Nabi puji di sini adalah orang yang menuntut ilmu. Kemudian Nabi sebut lagi kelebihan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimur rahmah wa ghashiyatuhum illa nazalat 'alaihimus sakinah
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah, malaikat menaungi orang yang menuntut ilmu, wa zakarahumullahu fi man indah. Apa maksudnya wa zakarahumullahu fi man indah? Saya nak tanya, kalau tiba-tiba satu hari yang di Pertuan Agong dalam sistem televisyen siaran rasmi, saya dengan ini merakamkan jutaan terima kasih kepada saudara fulan-fulan, disebut nama kita dalam ucapan rasmi dalam televisyen, saya rasa kita akan ulang siar sampai anak cucu. Betul tak? Itu kalau raja dan pemimpin manusia sebut, ini Allah sebut nama kita di kalangan para malaikat. Ini masuk TV pun selit belakang pun dah bukan main lagi bola Facebook. Kan? Bukan muka depan pun terselit kat belakang tu, angkat tangan gini kan. Oh, hari ni saya masuk TV. Kan? Itu pun kita dah bangga. Ini kan kita disebut nama oleh Allah Ta'ala di kalangan para malaikat. Cuma sebab tak nampak, jadi kita rasa macam tak ada apa-apa. Nak bagi rasa nikmat, nak bagi rasa tinggi, iman. Kalau kita beriman, maka kita akan tahu betapa besarnya kita dalam majlis yang membaca dan juga menekuni ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Kalau kita tak nak buat amalan ketika hidup, jangan harap anak cucu cicit kita akan bantu kita selepas kita mati. Ini yang berlaku hari ini. Ingat pesan saya ni. Hari ini ramai orang cakap, tak apalah, saya tak boleh baca Al-Quran, tapi anak saya boleh hafal 30 juzuk pun, alhamdulillah. Ingat, akhirat kelak awak punya amalan lah yang akan menentukan nasib, bukan amalan anak. Anak masuk syurga, anak hafiz, anak orang saleh. Tapi kalau ibu bapa sendiri ada kemampuan dan boleh belajar dan boleh beramal, tak buat, mereka tidak. Hanya bab kata Rabbani ibarat pahala dari tangan kiri kan. Apa maksud pahala tangan kiri? Maknanya itu nak top up aja. Nak top up saja amalan kita kalau kurang. Tapi yang modal asal yang menjadikan kita untuk membeli syurga Allah Ta'ala itu amalan kita sendiri. Jadi janganlah kita membiarkan diri kita dalam kegelapan, tidak beramal. Kita harapkan anak cucu cicit kita yang akan beramal untuk diri kita. Wallahu a'lam. Hadis ke-37. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Ibni Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih qala inna Allah kataba hasanati wa sayyiati summa bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah lahu indahu hasanatan kamilatan fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allah lahu indahu 'ashara hasanatin ila sab'imi'ati dhifin ila ad'afin kathiratin wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wal Muslim fi sahihihima biha wa Muslim, bukan wal Muslim, wa Muslim. Rawahul Bukhari Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihihima bihadzal huruf. Terjemahan hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang diriwayatkan daripada Tuhannya bersabda, sesungguhnya Allah menulis semua jenis amal kebajikan dan amal kejahatan, iaitu tentang pahala dan dosanya. Kemudian dia menerangkannya, maka sesiapa yang hendak melaksanakan satu kebajikan tetapi dia tidak melakukannya, akan ditulis baginya di sisi Allah pahala satu kebajikan yang sempurna. Jika dia berkehendak melakukan kebajikan tersebut dan berjaya melakukannya, akan ditulis di sisi Allah 10 ganjaran kebajikan sehingga 100 gandaan dan sehingga berlipat kali ganda. Sesiapa yang berkehendak melakukan kejahatan tetapi tidak melakukannya, akan ditulis di sisi Allah satu ganjaran yang sempurna. Dan jika dia hendak melakukan kejahatan dan dia melakukannya, ditulis di sisi Allah satu kesalahan. Meriwayatkannya Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka. Saya katakan hadis ini adalah kaedah ataupun sifir yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merekodkan amalan manusia. Ini sifir dia, maksudnya sifir di belakang. Maksudnya bagaimana? Begini. Apabila kita, sebagaimana Nabi SAW jelaskan dalam hadis kursi ini, apabila kita hamma bihasanatin, maknanya terasa nak buat kebaikan. Hamma innallaha katabal hasanati wasayyi'at summa bayna zalika fa iza hamma ahadukum, hamma nak buat. Apa Allah tulis?
katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Baru nak buat dah dapat satu kebaikan. Fa in hamma biha wa amilaha katabahallahu indahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin kathirah. Kalau dia buat, permulaan hak pahala akan bermula daripada 10 sehingga 700 kali ganda dan berganda-ganda mengikut yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rahmat Allah Taala kepada kita yang melakukan kebaikan. Sifir ni kalau pensyarah guna di universiti kan, bahagia pelajar-pelajar. Ustaz, saya memang nak buat bahas. Betul, saya memang nak buat. Pensyarah pun tulis, ya awak buat. Seronok lah. Lepas tu awak betul-betul buat dan awak submit dan bagi kepada pensyarah. Markahnya bukan 20, markahnya 20 kali 700 kali ikut suka pensyarah nak bagi berapa. Bila tengok marksheet nanti, markahnya tak sampai pening. Nak bagi berapa ni sebenarnya? Tak berlaku di kalangan manusia, berlaku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, kita buat, kita kata buat. Kalau kita tak buat, walaupun ada niat, kita dikatakan tidak buat. Kalau lah buat macam tu, mari audit habis kita. Kan ni apa ni? Mari kita pergi masjid, terjumpa dengan bendahari masjid. Tuan Haji, saya sebenarnya semalam berniat nak bagi RM100. Tapi saya terlupa bawa kan. Tulislah RM100 dalam akaun. Saya niat dah. Allah Ta'ala pun tulis kalau niat dapat satu kan. Tulislah kan. Kita kan tak tulis. Habis masjid tu, ramai orang datang dengan niat, masjid tak kaya. Tapi itu kalangan manusia. Tapi Allah Ta'ala begitu pemurah. Kita baru niat, tak buat, dah dapat satu kebaikan yang sempurna. Dah buat 710, mula dengan 10 sehingga berganda, sehingga yang Allah Ta'ala. Apa yang menyebabkan pahala itu berganda? Apa yang menyebabkan seseorang itu dia buat dapat 10, orang lain buat yang sama dapat 700? Ikhlas. Dalam kita sembahyang berjamaah, jangan ingat semua orang sama di sisi Allah Ta'ala. Silap-silap orang sebelah kita itu pakaiannya lusuh, tapi pahalanya lebih tinggi daripada kita yang sedang berjemaah dengan dia dalam saf yang sama. Sebab apa? Sebab kita duk umpat dia, apa baju kotor ni, berbau semayang. Dia khusyuk, dia tak ada masalah. Yang awak duduk kutuk dia sebelah kan, tak tumpu dalam salat, tidak ada khusyuk, tidak ada ikhlas dalam salat, maka dapatlah 10 minimum markah kebaikan. Tapi orang yang khusyuk, orang yang ikhlas amalan, ini yang hadis semua dalam satu kuliah ni, ini bukan sama markah ni. 4 orang ustaz yang ceramah pagi ni pun tak sama markah dari sisi Allah Ta'ala. Siapa yang tahu? Allah saja yang tahu. Saya tak boleh bagi tahu. Awak di depan maka awak 700 tahu. Awak belakang sekali 10 bahagi 2, 5 sudahlah. Tak boleh. Kenapa? Itu Allah Ta'ala yang saja yang tahu. Itu kalau kebaikan. Kalau keburukan, baru niat, tak jadi buat, dapat pahala. Niat buat keburukan, tak jadi dapat pahala. Ni nak cari mana undang-undang macam ni? Tak ada di dunia ni. Tidak ada sama sekali. Hanya di sisi Allah Ta'ala sahaja. Kalau betul-betul buat, itu pun cuba tengok. Katabahallahu, Nabi tak sebut indahu, tak ada perkataan indahu. Cuba perhatikan hadis ni. Kalau hasanah, katabahallahu indahu. Kan sudah ada indahu, saya silap. Ada? Tidak, sayi'ah. Tak ada. Katabahallahu lahu hasanatan kamilan. Hasanatan kamilah. Kalau tak dia buat, falam ya'malha. Kalau dia buat, sayi'atan wahidah. Kalau hasanah, kamilah. Kalau sayi'ah, wahidah, tidak kamilah. Dahlah salah. Lepas tu tak kena compound, full compound pula, dikurangkan lagi. Hadis ini bukan untuk kita faham, untuk kita meremeh-remehkan amalan. Ada dua kumpulan. Orang yang pertama, dia baca hadis ni, dia kata, okey, kalau macam tu saya niat banyak-banyaklah, dapatlah pahala. Sudahlah. Ini yang salah. Ada golongan yang kedua, dia tengok ganjaran yang begitu besar, maka bertambah amalan dia untuk dia melakukan amal soleh. Inilah maksudnya. Bukan maksudnya bila kita baca, tak apalah, niat dah banyak dah.
Nanti kita di akhirat, bila kita datang tengok pahala niat kita bertimbun. Tengok orang-orang lain pahala amalan dia besar lagi, bertimbun-timbun daripada apa yang kita buat. Rugilah kalau kita hanya bergantung kepada pahala niat. Sepatutnya hadis ini memberikan galakan dan menyuburkan rasa ingin melakukan amal soleh sebanyak yang mungkin, bukan untuk kita mengambil mudah dan beramal hanya sekadar dengan niat. Wallahu alam. Hadis yang ke-38. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basaruhu allazi yubsiru bihi wa yaduhu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'azani la u'izannahu wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'mini yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu rawahul Bukhari. Terjemahan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang memusuhi seorang waliku maka aku isytiharkan perang terhadapnya, tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada sesuatu yang aku fardukan ke atasnya. Senantiasalah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan perkara sunat sehingga aku mencintainya, dan apabila aku sudah mencintainya maka aku adalah pendengarannya dan dia mendengar, dan yang dia mendengar dengannya, penglihatannya yang dia melihat dengannya, tangannya yang dia memukul dengannya, kakinya yang dia berjalan dengannya. Jika dia meminta kepadaku, nescaya aku berikan, dan jika dia meminta perlindungan dariku, nescaya aku akan melindunginya. Meriwayatkannya Al-Bukhari. Baik. Hadis ini menceritakan ataupun mengkhabarkan kepada kita tentang yang dipanggil sebagai wali Allah. Bila sebut wali Allah ni, kadang-kadang terbayang di kepala kita orang yang mampu berjalan di atas air, terbang di udara, macam-macam cerita-cerita yang selalu kita dengar, dan kadang-kadang sampai ke tahap yang mungkin kita rasakan cerita itu ada juga unsur-unsur yang berlebihan. Tetapi sebenarnya wali Allah ini, semua orang mungkin nak jadi wali Allah, tetapi bukan semua wali Allah tahu bahawa dia adalah wali Allah. Tetapi sebenar-benarnya bukan yang penting itu kita ini jadi wali Allah ataupun tidak. Tetapi yang penting ialah kita sentiasa melakukan amalan yang melayakkan kita untuk menjadi wali Allah ataupun dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Iaitu yang sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, mimma aftaradtuhu alaihi, amalan yang paling dikasihi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang hamba ialah amalan fardu. Amalan fardu paling utama, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat fardu, puasa Ramadan, zakat, itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan yang itu, barulah kita tambah dengan nawafil, dengan yang sunat. Barulah dengan yang sunat itu, maka dia akan menambahkan lagi dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terbalik zaman sekarang ini, ramai orang tumpukan yang sunat, tinggalkan yang fardu. Bila biasanya berlaku? Biasanya berlaku bulan Ramadan. Saya pernah sekali ketika tu di UAE lah tu. Zaman cerita pada UAE kan marah pula orang kan. Di satu universiti yang telah disebutkan namanya tadi. Bulan Ramadan, kebetulan saya pun sembahyang isyak fardu berjamaah di masjid. Jadi lepas sembahyang isyak, sebab esok ada periksa, saya balik tak sembahyang tarawih. Tarawih di UAE ni panjang, jadi tak ada masa nak baca buku lagi, esok nak periksa ni.
Jadi dalam perjalanan balik ke hostel tu bertembung dengan orang berbondong-bondong, berlari-lari, berpusu-pusu pergi ke masjid. Agaknya apa yang dikejar? Salat tarawih berjamaah. Silap tu. Sepatutnya kalau awak nak tinggal, kalau awak nak kejar, awak nak betul-betul bersegera, solat isyak fardu berjamaah tadi. Solat sunat tarawih itu boleh buat seorang ataupun boleh buat berjamaah. Tapi sebab mungkin tarawih sebulan sekali agaknya, maka dia kejar tarawih, tinggalkan isyak. Yang fardu dulu kita buat. Sempurnakan dulu dengan berjamaahnya, dengan khusyuknya, zakatnya kita sempurnakan dulu. Yang wajib, begitu juga dengan hak sesama kita. Orang yang paling berhak dengan kita, kita tunaikan dulu hak dia. Dengan mak ayah kita, dengan adik-beradik kita. Ini dulu yang wajib kita tunaikan hak mereka. Barulah orang lain. Kalau duit sikit, nak bagi duit, nak bagi siapa? Kalau mak ayah perlu, bagi kat mak ayah dulu. Jangan kita belanja kawan makan, tapi adik-beradik kat rumah minta RM10 pun hangut tak hidung masin. Kan? Alamak, ni ada live pula apa. Orang yang wajib kita jaga, amalan yang wajib kita jaga, itu dulu kita buat. Sempurnakan. Pada masa yang sama kita tambah sedikit demi sedikit dengan amalan yang sunat. Barulah itu cara yang benar dalam Islam. Tapi kadang-kadang kita terbalik. Bila nak solat tahajud tu, kita bangun dengan gosok gigi, dengan pakai baju paling lawa sekali, pakai minyak wangi, nak solat tahajud 2 rakaat je. Tapi kalau solat wajib lah, dia tak sedar bila masa dia angkat takbir dah bagi salam. Nampak? Solat fardu kita buat sambil lewa, tapi solat yang sunat kita ambil begitu, berikan begitu perhatian. Salah. Kita kena utamakan yang wajib, yang fardu, kemudian yang sunat ditambah, kemudian disempurnakan yang wajib tersebut. Jadi apabila orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan menjadikan amalan perbuatannya itu akan selari dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berjalan pun dengan redha Allah Ta'ala, dia mendengar pun dengan redha Allah Ta'ala, dia bercakap pun dengan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dipanggil sebagai wali Allah. Tak penting untuk kita tahu siapakah wali Allah, yang penting adalah untuk kita beramal dengan amalan yang meraih cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-39, qala al-muallif rahimahullahu taala an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadis hasan rawahu Ibnu al-Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Terjemahan hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengambil kira, mengampunkan untukku dari hal umatku kerana tersilap, terlupa dan sesuatu yang dipaksa ke atasnya. Hadis hasan, meriwayatkannya Ibn Majah, Al-Baihaqi dan selain keduanya. Ini pun ada satu lagi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sesuatu yang kita lakukan, yang dilakukan kerana tersalah al-khata'. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata', yang tersalah, wan nisyan, yang terlupa, wa mastukrihu alaihi, dan apa yang dipaksa ke atasnya. Maknanya apa-apa saja perbuatan kita yang kita lakukan di luar daripada kemampuan dan kawalan kita, itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma isunya, apa yang kita nak kata di luar kawalan dan di dalam kawalan. Biasanya perkara yang berlaku di luar kawalan ni berlaku sekali sekala, kadang-kadang, buat kata Piramli kan. Dia tidak berlaku selalu. Contohnya, tertidur sehingga tidak bangun salat subuh. Kalau sekali itu barulah an-nisyan, terlupa, di luar kawalan. Penat sangat malam tu kuliah ataupun mengulang kaji sampai terlalu khusyuk sampai pukul 1 pagi, 2 pagi, baru boleh tidur. Lepas tu tiba-tiba bangun-bangun dah ayam dah berkokok dan matahari telah pun panas. Jadi sekali-sekala itu dikira sebagai terlupa, terpaksa, di luar kawalan. Tapi kalau yang itu hari-hari, sekali-sekala je bangun awal, yang itu bukan lagi itu terkatuk atas kepala baru dia nak sedar agaknya. Jadi sekali-sekala terlupa. Agak-agaknya boleh jadi tak kita terlupa solat? Siapa pernah terlupa solat? Di kalangan orang lelaki saya tak tengok sini. Kalau orang sini lupa solat, saya tak heran. Sebab dalam sebulan mesti ada mereka tidak solat.
Kan? Tapi orang lelaki tak ada masa mesti solat. Jadi macam mana dia boleh lupa pun saya tak tahu. Tapi saya pernah terjadi terlupa solat. Pernah terjadi. Sekali itu saja dan sampai sekarang saya ingat. Terlupa betul-betul. Di sinilah di UCM ni. Bukan dulu-dulu, sekarang ni. Ceritanya kelas pukul 2 petang. Cerita-cerita sikit lah, kadang mengantuk nak balik. Tapi bila cerita jadi panjang lah pula, saksi nak balik lah. Tak perlu nak balik tu tak apa. Okay, ceritanya kelas 2 petang. Kelas 2 petang. Kemudian pagi tu pun penuh dah kelas sampai pukul 11, sampai pukul 12. Jadi tiba-tiba nak pergi makan. Jadi saya kata tak apalah, saya bawa buku siap-siap, saya wuduk siap-siap. Nanti bila balik, sebab saya agak akan sampai lambat sebab keluar jauh. Jadi saya dah wuduk siap-siap, dah bawa buku dah. Nak masuk kelas, balik nanti terus sampai terus masuk kelas. Jadi bila keluar sampai di universiti memang dah pukul 2 betul. Terus masuk kelas. Jadi angan-angannya tengah-tengah mengajar tu ingat nak bagi rest. Kelas 2 jam ni cerita 3-4 tahun lepas. Kelas 2 jam saya ingat nak bagi rest kejap, saya nak pergi solat sebab surau dekat sini je. Kan? Jadi saya pun mengajar. Macam biasalah. Bila dah mengajar ni tak ada rehat. Tak pernah ada rehat dalam kelas. 2 jam, kelas sejam setengah dah habis. Sampailah habis pukul 2, pukul 3, 3.30. Dan kebiasaan saya habis kelas 3.30 terus masuk kereta terus saya keluar. Macam itulah saya buat. Saya pun habis kelas 3.30, ambil buku ni dah berpeluh-peluh semua, masuk kelas. Masuk kereta, start kereta balik rumah tidur. Sampai rumah saya kata petang tu, macam ada benda, macam ada sesuatu, tapi apa ya? Apa sebenarnya macam tak sedap hari tu kan? Apa benda ni yang berlaku hari ni? Fikir tak juga, fikir. Tak, salat zuhur. Sedang dah wuduk dan dah bawa kenapa? Memang betul-betul terlupa. Apa nak buat? Salat ketika itu juga. Terus salat zuhur. Kalau terlupa, terus salat. Jangan tak apalah minggu depan. Wallahu a'lam sambung. Hadis ke-40. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fi dunya ka'anna gharibun aw abiru sabil wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul iza amsayta fala tantaziris sabah wa iza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika lil mautika. Rawahul Bukhari. Terjemahan hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku lalu bersabda, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing, perantau atau orang yang melintas di suatu kawasan. Ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, jika kamu berada di waktu petang, janganlah kamu menunggu waktu pagi. Jika kamu berada di waktu pagi, janganlah menunggu masuknya waktu petang. Ambillah peluang dari waktu sihatmu untuk waktu sakitmu, dari waktu kehidupanmu untuk matimu. Meriwayatkannya Al-Bukhari. Baik, hadis ni kalau kita lihat dari sudut ilmu hadis, hadis yang pertama itu hadis marfu', dan yang kedua itu dipanggil sebagai hadis mauquf. Kenapa? Kerana hadis yang pertama itu adalah sabda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Umar, an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi ya'khudh bimankibi, tepuk bahu. Ini pun satu kaedah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam guna dalam memberikan nasihat. Jadi kita boleh beramal. Nabi ini seorang yang sangat pelbagai kaedah dakwahnya. Kadang-kadang baginda tepuk, kadang-kadang baginda pegang tangan. Cuma saya pernah syarahkan hadis ni, maka orang tanya, ustaz, kalau saya tepuk dia melompat macam mana? Saya kata beginilah, kita nak tepuk, kita nak pegang tangan, tengok situasi. Ada orang yang boleh kita buat, kita buat. Ada orang yang tak boleh, janganlah kita buat. Maknanya bukan semestinya sunnah Nabi bila memberi nasihat kena tepuk, semua orang kita tepuk. Kita pun dapat pelempang balik kan kadang-kala. Jadi maknanya kita menepuk ataupun kita menggunakan body touch, body language ni kadang-kadang dan apabila sesuai. Sebab itu salah satu cara Nabi dalam memberikan nasihat. Maka dalam hadis yang pertama ini adalah hadis marfu', kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Apa maksud gharib? Apa maksud orang yang melintas? Maknanya janganlah kita menjadikan dunia ini seolah-olahnya macam kita nak hidup selama-lamanya. Maknanya dunia ini tempat persinggahan.
lakukanlah amalan untuk kita jadikan sebagai bekalan di akhirat kelak. Saya bagi satu analogi yang paling mudah lah. Kalau kita pergi melancong, mungkin saudara dan saudari sekalian ada masa nanti, masa depan insyaAllah ada rezeki pergi melancong, pergi ke Paris, pergi ke London, pergi ke Bosnia, pergi ke Afrika, contohlah kan. Bila pergi melancong tu, apa yang biasanya kita beli? Kita bawa duit, kita nak berbelanja kan. Apa biasanya kita beli? Kita beli nasi, nak makan, kita beli makanan. Siapa yang pergi melancong jauh-jauh pergi ke Paris, dia pergi cari rice cooker? Ada? Dia pergi beli tanah lot. Dia pergi beli kereta. Kereta mungkinlah bawa balik kan. Dia pergi beli rumah, banglo. Ada? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia bukan nak duduk kat situ. Dia tahu dia hanya berbelanja untuk barang yang diperlukan dalam tempoh yang singkat. Itu maksud orang yang melintas, orang yang gharib, orang yang merantau. Maka begitulah juga kita di dunia. Janganlah kita beramal di dunia sampai kita rasa macam nak hidup selama-lamanya. Bak kata orang sekarang ni kalau tengok tak boleh, bahaya lah, tak masuk. Okey? Jadi kita jangan, kita sekadarnya. Tapi bukanlah bermaksud juga tak boleh kaya. Jadi kaya boleh, tetapi orang kaya pun yang kayanya itu memberikan manfaat kepada orang lain, digunakan harta untuk bantu orang sebagai persediaan dia di akhirat kelak. Bukanlah simpan harta sampai tak boleh nak keluar duit, sendiri-sendiri pun pakai motor kapcai tapi duit dalam bank 2-3 juta. Ada orang yang macam ni. Dia tu apa harta tersebut? Jadi harta itu patut digunakan untuk sebagai bekalan di akhirat. Kemudian Ibnu Umar, yang kedua itu adalah hadis mauquf. Kenapa mauquf? Kerana ia adalah kata-kata Ibnu Umar, bukan kata-kata Nabi SAW. Iza amsayta fala tantazir as-sabah wa iza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihatika li maradik wa li hayatika wa min hayatika li mautik. Jangan tangguh-tangguh, tengah lapang, tengah sihat, masa itulah kita nak buat amal kebajikan. Nanti dah sakit, tak ada dah masa. Ingat ya, dalam Islam dia ada sistem pencen tau. Jangan ingat sistem pencen dalam Jabatan Perkhidmatan Awam saja. Tak. Sistem pencen ada dalam Islam. Islamlah yang pertama memperkenalkan sistem pencen. Awak tak faham maksud saya kan? Apa dia? Iaitu amalan yang menjadi kebiasaan kita ketika kita sihat. Tiba-tiba kita jatuh sakit dan kita tidak boleh beramal sebagaimana kita sihat, pahalanya sama, berterusan. Macam pencen lah kan. Orang dah bekerja berpuluh tahun, tiba-tiba lepas habis bekerja dah pencen, dia tak boleh bekerja dah. Tapi gaji masih dibayar. Gaji masih dibayar. Sebab apa? Sebab menghargai usaha dia yang lama berkhidmat kepada sesuatu agensi. Jadi dalam Islam, kita beramal ketika sihat berterusan. Bila kita jatuh sakit, katakan selalu solat berjemaah, tiba-tiba pagi tu terlajak tidur, tak sempat. Terlajak maknanya sekali sebulan okey lah, bukan maknanya 5 kali seminggu. Terlajak pagi tu memang betul-betul penat, tak sempat. Ataupun bermusafir sampai tak sempat nak solat fardu di masjid. Ataupun selalu baca Quran tapi hari itu terlalu sibuk ataupun ada urusan sampai tertinggal bacaan Quran hari itu. Pahalanya berterusan. Dengan syarat amalan itu adalah amalan yang kita selalu buat, tetapi bila kita sakit tak dapat buat, maka Allah Ta'ala tulis sebagaimana kita ketika sihat melakukan amalan tersebut. Jadi itulah kelebihannya, kita buat satu amalan yang sedikit tetapi berterusan. Wallahu a'lam. Habis dah 40? Ada lagi? Ada dua. Hadis ke-41. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn al-Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Hadis hasan sahih ruwainahu fi kitabil hujjati bi isnadis sahih. Terjemahan hadis daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman setiap kamu sehinggalah hawa nafsunya tunduk mengikut apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih, kami meriwayatkannya dalam kitab Al-Hujjah dengan isnad yang sahih. Hadis ini pendek tetapi beramal dengannya kita kata perlukan mujahadah yang sangat tinggi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih.
sehingga hawa nafsu kita tunduk dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul. Saya bagi contoh paling mudah lah. Kalau antum nanti semua dah habis, dah bergraduasi, semua dah kerja, tiba-tiba nak mencari rumah, mencari tempat tinggal, mencari kenderaan, mencari pasangan, mencari makanan, ni semua tuntutan hawa nafsu. Bukan salah, salah jika berlebihan. Kalau tidak ada hawa nafsu ni, kita manusia tak boleh hidup. Okey? Jadi semua nak berkeluarga dan semua adalah tuntutan hawa nafsu. Tetapi apabila tuntutan hawa nafsu itu ada, contoh nak beli kereta. Contoh paling mudah kan, semua orang akan beli kereta. Pergi nak beli kereta, pergi tengok kereta dah berkenan. Dah berkenan nak beli Proton X70, walaupun dah lama tak apalah, model tu kita guna juga lah kan, X70 dah lapuk dah. Nak beli Proton X70 contohnya. Pergi ke bank Islam kata kami tak boleh tolong sebabnya komitmen tak cukup. Tapi datang alung-alung kata kami boleh tolong. Tapi interest tinggi. Kena bayar, bunga tinggi. Ataupun pergi ke bank konvensional tak apa, kita boleh bagi mudah. No, jangan bimbang, kita bagi selesai, kita boleh bagi. You jangan risau, balik rumah sign you tinggal. Macam tu biasanya kalau bank konvensional, sebab dia nak. Jadi nafsu nakkan kenderaan, tetapi mengikut cara yang Islam tak dapat. Tetapi cara yang tidak mengikut syarak boleh. Masa itulah hadis ini akan menjadi perhitungan. Kalau kita ambil juga dengan cara yang tidak disyariatkan Islam, maknanya la yu'minu ahadukum, iman tidak sempurna. Satu lagi contoh yang dulu-dulu biasa berlaku, sekarang ni mungkin dah kurang. Nakkan zuriat ataupun nakkan pasangan hidup, itu nafsu. Tetapi dipinang-pinang ditolak juga. Maka apa dia buat? Dia pergi Tok Bomoh, minta Tok Bomoh bagi minyak pengasih. Nampak? Cara itu cara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia nak memenuhkan hawa nafsu dengan cara yang mensyirikkan Allah Taala, maka hawa nafsunya tidak mengikut syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah berkahwin, nakkan anak, tak dapat anak, guna cara moden semua tak boleh. Akhirnya pergilah ke Tok Bomoh, minta Tok Bomoh bagi tangkal, bagi jampi dan serapah dan sebagainya untuk dapatkan anak. Masa itu kita dah korbankan syariat, kita ikut hawa nafsu. Ketika mana kita sakit, berubat sana sini tak selesai, dengan doktor tak boleh, dengan rawatan Islam pun tak boleh. Tiba-tiba dengar ada pawang sekian-sekian, mahir buat sekian-sekian, kita pun pergi. Dibawanya ayam, dibawanya dengan sembahan pulut kuning dan sebagainya, sehingga melakukan perkara syirik semata-mata nakkan kesembuhan, sanggup korbankan iman. Ini hadis sangat pendek, tetapi pertembungan dan peperangan antara nafsu dan syariat berlaku setiap detik. Nafsu kata tidurlah. Ada kata dengarlah, tak ada yang tidur habis, tak ikut dah. La yaku hatta yakunu hawa nafsu dah mengalahkan syariat. Tu gurau yang saya tak kata apa-apa. Saya tahu antum penat kan. Muka semua dah kelak dah. Silakan yang terakhir. Dah last 41 last. Hadis ke-42. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali ya ibna Adam law balagat zunubuka عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Terjemahan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu selagi mana berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampunkan bagimu apa-apa saja kesalahanmu dan aku tidak memperdulikannya. Wahai anak Adam, jika dosamu terlalu banyak sampai mencecah pinggir langit, kemudian kamu memohonkan ampunanku, aku akan mengampunkan kamu dan aku tidak memperdulikannya. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi ini,
kemudian kamu datang berjumpaku dalam keadaan tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu pun, nescaya aku datang kepadamu dengan keampunan seisi penuh bumi ini. Meriwayatkannya At-Tirmizi. At-Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini adalah hadis yang terakhir, yang ke-42. Al-Imam An-Nawawi menutup hadis 40 dengan sebuah hadis yang penting, yang mana menjelaskan kepada kita syarat pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah pernah baca hadis sebelum ini. Allah Subhanahu wa taala kata, ya ibna adam kul innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Allah taala kata, wahai manusia, wahai anak Adam, kamu siang malam buat salah kepadaku. Jadi tiada siapa pun yang boleh kata saya tak berdosa. Tidak ada siapa boleh cakap macam tu. Tidak ada siapa di atas muka bumi ini boleh mendakwa suci daripada dosa, kerana Allah Ta'ala kata innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Maknanya kita ni penuh dosa, kita ni penuh salah. Tetapi yang menjadi masalah kita ialah kita tak mohon ampun. Sedang Allah Ta'ala kata, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Nampak? Selagi mana kamu berdoa kepadaku, mengharap kepadaku. Ini syarat dia. Kita dosa banyak, tetapi kita tak pernah nak ada dalam hati sifat doa yang berterusan mohon ampun daripada dosa kita. Tak pernah. Kadang-kadang kita minta ampun. Berapa kali kita ucap istighfar dalam sehari? Berapa kali? 3 kali lepas solat pun belum tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, pum, bangun. 3 kali lepas solat pun kita tak buat. Ni nak harapkan istighfar 100 kali dalam sehari. Dalam sehari kita langsung tak mohon ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa yang kita lakukan. Lepas tu kita sangka, oh tak apa, Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, akhirat nanti dia akan ampunkan dosa. Sedangkan Allah Ta'ala, innaka ma da'autani wa rajautani. Kena harap, kena doa dulu, baru ghafartu laka wala ubali, barulah keampunanku tiada syarat. Yang kita lemah, yang kita buat dosa, yang kita tak buat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, yang itu kita tak buat. Dan bila kita tidak mohon ampun, janganlah harap bila di akhirat kelak kita datang, ya Allah, kenapa engkau tak ampunkan dosa-dosaku, sedangkan engkau Maha Pengampun. Kerana kita tak mohon, kita tak minta, kita tak minta ampun. Dengan mak ayah kita pun, kalau anak-anak datang, nanti kecil-kecil dulu ingat tak, nak duit daripada ayah, pergi jumpa sengih. Tak cakap pun nak duit. Ni nak apa ni? Sengih. Nak apa ni? Sengih. Memang tak dapat sampai sudah lah. Sebab apa? Sebab tak minta. Kalau dapat pun sikit. Dengan Allah Ta'ala lebih daripada itu lagi. Kita kena mohon, kita kena minta ampun. Istighfar amalan wajib. Istighfar amalan wajib. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri yang telah diampunkan dosanya yang lalu, yang akan datang. Berapa kali Nabi istighfar satu hari? 100 kali. Ya ayyuhan nas, tubu ila Allahi wastaghfiruh, fa inni astaghfiruhu wa atubu ilaihi fi kulli yaumin 100 marrah. Aku beristighfar dan aku bertaubat. Istighfar Nabi dengan taubat, bukan astagfirullah saja. Istighfar Nabi dengan taubat 100 kali setiap hari. Tapi kita nak buat macam tu mungkinlah tak sampai di permulaan. Sekurang-kurangnya bermula daripada hari ini, nasihat pesanan kepada diri saya dan juga kepada yang hadir pada hari ini, jadikanlah amalan mengucap astagfirullah 100 kali sebagai amalan harian. 1 minit setengah aja. Astagfirullah 100 kali, tak sangka pun habis. Janganlah lepas ni kalau semangat sangat balik rumah, oh astagfirullah rabbah, memanglah 2 kali tidur. Semangat nak istighfar, ucap istighfar yang paling pendek, yang paling ringkas, ulang. Ustaz, saya baca istighfar tapi hati saya ni masih teringatkan itu, teringatkan ini. Buat dulu. Biasakan dulu lidah. Lama-lama insya-Allah kita akan terpaut hati kita dengan apa yang kita ucapkan.
Lama-lama kita akan tertanya, apa istighfar yang aku ucap ni langsung apalah aku ni ucap istighfar langsung aku tak sedar apa yang aku ucap. Buat dulu. Ambil, kalau kata susah sangat tasbih, ambil tu beli ketat. Sebenarnya dengan jari ni pun boleh. Kan? Biasa tak dengan jari. Biasa kan? Kita biasa buat subhanallah 33 kali, buat je lah. Tapi memang kadang-kadang memang pening juga lah kan. Sekali. Ini dah kali kedua ke kali ketiga. Jadi apa saya buat? Saya guna dua-dua belah. Maknanya kalau belah sini, habis belah sini, tambah 3, 33. Kan? Habis sini, sambung kanan kiri. Walaupun macam tak molek jugalah kita guna, tapi tak apa. Mengelakkan lupa dan tersesat jalan, jadi guna dua-dua tangan. Habis sini 30 kan? 3, 5 kali 3, 15. 15, 30, tambah 3, 33. Buatlah 3 round, 99. Last kali tambah 1 jadi 100. Bila kita guna tangan, kelebihannya tangan ni akan menjadi saksi dengan zikir yang kita buat. Nak guna tasbih, tafadhal pun boleh, tak ada masalah. Kadang-kadang guna tasbih, kadang-kadang guna tangan, kadang-kadang ketat terpulanglah. Yang penting nak buat. Yang penting nak buat, insya-Allah. Jadi istighfar amalan terbaik, dan kalau boleh tambah lagi, iaitu dah amalan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Apa kelebihan sayyidul istighfar? Kalau dalam hadis Sahih Bukhari Nabi sebut, jika seseorang itu mengucapkan sayyidul istighfar wa huwa muqinun bihi, ucap dengan penuh yakin. Saya rasa semua tahu kot sayyidul istighfar kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ucap sekali di waktu pagi dengan penuh yakin, kalau mati hari itu, mati dia akan masuk syurga. Sekali pagi, sekali petang. Lepas subuh sekali, lepas maghrib sekali. Lepas subuh sekali, lepas maghrib sekali. Sayyidul istighfar. 100 kali istighfar tambah 2 kali sayyidul istighfar dalam sehari, insya-Allah bukan sahaja dosa kita diampunkan Allah Taala, insya-Allah dengan penuh keinsafan kita beristighfar, tapi istighfar mengait rezeki datang kepada kita. Saya tak nak sebut yang ni, tapi dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Nuh. Semua tahu kan? Nabi Nuh alaihi salam bila berdakwah kepada kaumnya, kaum ni tak mau dengar. Nabi kata, ya faqultu astaghfiru rabbakum, kata Nabi Nuh, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alkum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kalau kita kemarau, kita sakit, kita susah, ubatnya istighfar. Ubatnya istighfar. Istighfar banyak-banyak. Sama juga apa sahaja masalah, istighfar mendatangkan rezeki dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ada yang ke-43 kan? Tak ada dah kan? 42 saja. Jadi insya-Allah selepas ini kita ada sesi pengijazahan sanad. Saya berehat dulu dalam tempoh 5 minit sehingga selesai pembahagian sijil kepada semua, sebab saya nak baca. Saya nak baca sijil, semua pegang sijil masing-masing. Sebab nanti kan bagi sijil tak faham, baca tak faham pun susah juga kan. Ini apa ustaz bagi wasiat apa pula kat saya ni kan. Jadi insya-Allah wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.